Shalom jemaat sekalian, 亲爱的弟兄姐妹平安， bersyukur pagi ini kita boleh mengikuti ibadah untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. 感谢主，今天早上我们将开始纪念主耶稣的升天的崇拜聚会。 Mari kita mempersiapkan hati kita, jemaat dipersilahkan untuk bangkit berdiri. 我们要预备我们的心，请弟兄姐妹站起来。 Marilah kita awali ibadah dengan pengakuan bahwa pertolongan adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. 我们承认我们的帮助是在乎依靠造天地之耶和华的名，他的信实直到永远，并且不离去他手所做的工。我们奉 Ibadah ini dimulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. 我们奉圣父、圣子、圣灵三位一体的真神，开始今天早上的崇拜聚会。 Kita akan bersaat teduh sejenak. 我们要安静我们的心。 Allah memerintah sebagai raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas taktanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang mempunyai perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. 神坐王治理万国，神坐在他的圣宝座上，列邦的君王聚集，要做亚伯拉罕之神的名，因为世界的盾牌是属神的，他位置高。 Amin. 阿门。 Jemaat dipersilakan duduk kembali. 请坐。 Yesus yang telah naik ke surga 主耶稣已经升天了， dan duduk di atas takhta yang mulia, 坐在荣耀的宝座， menerima segala puji dan sembah kita. 配得到收到我们的敬拜赞美， Karena Dia adalah Raja atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. 因他是万王之王，万主之主。 Mari kita tinggikan Dia, rajakanlah Yesus. 他配得我们高举与荣耀。 Sama
yang sudah mati bagi kita, 耶稣已为我们而死， yang sudah bangkit dan sudah naik ke surga. 复活升天，赐下永生给我们。 Biarlah kita yang sudah diselamatkan 让我们以被他救赎的人， sungguh-sungguh boleh memuliakan Dia sebagai anak domba Allah. 我们要荣耀他，神的羔羊。 Katakan mulia, mulia bagi anak domba Allah. 荣耀，荣耀归于神的羔羊。 Katakan dengan segenap hati kita, mulia, mulia. Atas semua yang di bumi, atas semua, atas semua yang Mari kita masuk di dalam doa. 我们一起祷告， Kita mau bersyukur punya Allah yang sangat luar biasa. 我们要感谢有一位很伟大的上帝， Allah yang begitu mengasihi kita sehingga Dia mau turun ke dalam dunia, mati di atas kayu salib, dan hari ketiga bangkit. 一位如此爱我们的上帝，他愿意来到这个世界，死在十字架上，第三天复活。 Kita mau bersyukur Yesus telah kembali ke surga menyediakan tempat bagi orang-orang yang mau percaya kepadanya. 感恩主耶稣回到了天堂，他为所相信他的人预备地方。 Bahkan Yesus menjadi imam besar bagi kita yang turut mendoakan dan mengutus Roh Kudus menemani kita di dunia ini. 耶稣也成为了我们的大祭司，他一直替我们的祈求，甚至差遣圣灵在这个世界上陪伴帮助。 Dia Allah yang tidak meninggalkan kita tetapi yang selalu hadir di dalam hidup kita. 他是永远不离开我们，总是与我们同在。 Mari kita mau bersyukur kepada Allah yang luar biasa yang kita miliki. 让我们感谢有一位很伟大的上帝在我们的生命中。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Bapa, kami sungguh bersyukur karena kami punya Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Tuhan, Engkau rela turun ke dalam dunia. Engkau bahkan mati di atas kayu salib
Tetapi Engkau juga Allah yang bangkit, yang menyatakan Engkau Allah yang hidup dan yang berkuasa. Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Bahkan Engkau telah naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami yang percaya kepadamu. Tuhan, bahkan Engkau menjadi imam besar bagi kami, sehingga kami tidak sendirian. Kami selalu ditemani dan dibimbing, bahkan Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Hanya dalam nama Yesus, amin. Saudara, Allah kita adalah Allah yang kudus, Allah yang suci. 上帝是圣洁的，他是很圣洁的神。 Barang siapa yang mau datang kepadanya harus datang dengan kekudusan. 无论谁要想靠近他，他必须圣洁。 Apakah ada dosa yang menghalangi kita untuk datang kepadanya? 是否有罪拦阻我们来到他面前？ Mari minta ampun kepada Tuhan. 让我们求上帝赦免， Mohon Tuhan melayakan dan menyucikan kita. 求上帝洁净，使我们配得来到他的面前。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Tuhan, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami tahu Tuhan, kami orang yang tidak layak. Seringkali dalam hidup kami mengecewakan Tuhan. Seringkali kami tidak taat. Ampunilah ya Tuhan, segala dosa dan kesalahan kami. Biarlah ketika kami datang ke hadapan, Engkaulah yang melayakkan kami ya Tuhan. Engkaulah yang menyucikan kami, sehingga kami boleh berkenan kepadamu, Allah yang maha kudus, Allah yang maha suci. Terima kasih ya Tuhan, untuk pengampunan yang Kau berikan. Bapa di surga, kami datang pada saat ini kepadamu. Kami ingin menyerahkan setiap diri kami ya Tuhan. Baik kami yang melayani, baik kami yang datang untuk beribadah kepadamu. Setiap jemaat yang ada di rumah, Engkau urapi satu persatu. Engkau yang berbicara kepada mereka melalui hamba-Mu. Biarlah ibadah pada pagi ini boleh berkenan kepadamu. Dan Engkau sendiri menikmati segala pujian dan sembah kami. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau yang memimpin dan memberkatinya kepada setiap kami. Dalam nama Yesus kami mau berdoa. Amin. Amin. Amin。 Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. 请大家起立。 Bersama gereja Tuhan di segala abad dan tempat, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. 我们以历世历代的众信徒诵读使徒信经来宣告我们的信仰。 Pertama-tama dalam bahasa Indonesia, kemudian dalam bahasa Mandarin. 先用印尼文，然后用中文。 Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童真女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，将在阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿 Amin. 明。 Dengan tetap berdiri,
kita akan memuji Tuhan. 我们人人站立，要敬拜我们的神。 Dengan segala keberadaan kita, kita mau memuji Tuhan melalui mulut, hati, tepuk tangan maupun alat-alat musik. Kita mau meninggikan Allah kita. 我们要以我们整个存在、口、心、乐器、掌声、欢呼来赞美我们的上帝， Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. 高举上帝。 Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi cinta, bersoraklah bagi cinta. Jangan sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, tinggi Allah ditinggikan, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, jadi sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, tinggi Allah ditinggikan, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Dia sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, dia sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Ya, Allah patut ditinggikan dan dimuliakan. 谁配得被高举和荣耀？ Jemaat dipersilakan duduk. 请坐。 Walaupun Yesus sudah naik ke surga, 虽然耶稣已升天了， tapi Dia bukan Allah yang jauh. 他不是离我们很远的神， Dia turut mengerti dan menyelami apa yang kita alami. 他进入了解我们所经历的一切， Dan Ia sangat peduli kepada kita. 他非常在乎我们。 Inilah tema firman Tuhan yang akan disampaikan oleh penginjil Siujono. 神是人人在乎，是我们今天的主题。 Ia tetap peduli. 他在乎我们， Mari kita mempersiapkan hati kita dengan menyanyikan lagu Allah Peduli. 我们要预备我们的心，我们一起来唱《上帝在乎》。 Yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi?
间交给他的仆人。亲爱的弟兄姐妹平安。 Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. 我们今天的主题是他仍然在乎。 Tema kita pagi ini adalah Dia tetap peduli. 我们打开希伯来书4章14到16节。 Mari kita buka Alkitab kita di kitab Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16. 圣经如此说：我们既然有一位已经升入高天尊荣的大祭司，就是上帝的儿子耶稣，便当持定所承认的道。因我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪。所以我们只管坦然无惧的来到施恩的宝座前，为要得连续蒙恩惠，做随时的帮助。 Ayat 14, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. 我们一起祷告。 Mari kita berdoa. 亲爱的天父上帝，我们来到你面前， Bapa kami di surga, kami datang di hadapan-Mu. 我们要感谢你，我们要赞美你， Kami mau mengucap syukur, mau memuji nama-Mu. 因为你是与我们同在的神， Karena Engkau Allah yang menyertai kami. 你没有离开过我们， Engkau tidak pernah meninggalkan kami. 仍然帮助、看顾、保守我们。 Senantiasa menolong dan memperhatikan kami. 现在我们有预备我们的心，要聆听你的话语。 Sekarang kami mau mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. 求主赐给我们一颗谦卑的心， Tuhan, karuniakan kami kerendahan hati, 使我们能够谦卑的来到你面前来学习你的话语。 sehingga dengan kerendahan hati kami mau datang belajar akan firman-Mu. 当我们听到你的话语的时候， Ketika kami mendengarkan firman-Mu, 也给我们顺服的心， dan berikan kami juga hati yang taat 来将 kepadamu, 你的道来实行出来， sehingga firman-Mu dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami, 使我们的生命能够改变。 sehingga hidup kami dapat berubah. 我们今天祷告是奉靠主耶稣的名求， Kami berdoa demi nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin. 弟兄姐妹们， Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 在我们每次在崇拜聚会，我们所诵读的使徒信经里面， di dalam pengakuan iman Rasul yang sering kita lafalkan dalam ibadah, 我们会看到与主耶稣有关的几个事件。 kita menemukan ada beberapa hal yang berhubungan dengan Tuhan Yesus. 第一就是主耶稣从那个童贞女玛利亚所生， Yang pertama adalah Yesus dilahirkan oleh anak darah Maria, 就是我们庆祝为这个圣诞节。 yang kita peringati sebagai hari Natal. 然后我们也看到主耶稣被钉于十字架上， Kemudian Tuhan Yesus yang disalibkan di kayu salib, 就是受难节。 yaitu hari Jumat Agung, 还有主耶稣从死人中复活， yaitu Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, 就是复活节。 yaitu hari kebangkitan. 那对于这些这个事件，我们都很熟悉，对我们并不陌生。 Nah, 3 peristiwa tersebut begitu familiar bagi kita dan sering kita sebutkan. 但接下来的词句就不一样， Tetapi kalimat berikutnya tidak sama lagi, 就是升天坐在全能父上帝的右边。 yaitu naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. 那这就比较少讲到 Nah, ini lebih jarang dibicarakan. 不是完全没有提到，不是， Bukan berarti sepenuhnya tidak 但是 dibicarakan, 好像会比较少一些。 tetapi hanya lebih jarang saja. 但是事实上，这个主耶稣升天的意义是很重要的。 Tetapi sesungguhnya kenaikan Tuhan Yesus ini memiliki makna yang begitu penting bagi orang percaya. 我们知道主耶稣复活之后，他在这个世界上40天向门徒们显现。 Kita tahu setelah Tuhan Yesus bangkit, dia tinggal di dunia ini selama 40 hari dan menampakkan diri 那 kepada 路加福 murid-muridnya. 音24章50到51节， Dan di Injil Lukas mencatat, 他说耶稣领他们到伯大尼的对面，就举手给他们祝福。 lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Ya, di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati 然 mereka. 后51节正祝福的时候，他就离开他们，被带到天上去了。 Lalu di ayat 51,
Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. 那这里会产生一个问题，就是我们会问，为什么主耶稣必须升天呢？ Nah, pertanyaannya adalah mengapa peristiwa ini harus terjadi? 为什么他不要继续留在这个世界上呢？ Nah, mengapa Tuhan Yesus tidak tinggal saja di dunia ini? 啊，为什么他只有这个40天的时间内向门徒们显现呢？ Mengapa dia hanya mempunyai 40 hari untuk menampakkan diri kepada murid-muridnya? 如果他能够继续跟我们在一起，那多好呢！ Nah, alangkah baiknya jika ia bisa terus bersama kita di dalam dunia ini. 这样我们就不用担心，不用惧怕了， Jadi kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir lagi. 因为我们一直都能看到他。 Karena setiap saat kita dapat melihat dia. 当我们面对任何事情、问题、挑战也好， Nah, pada saat kita menghadapi masalah, pergumulan ataupun 我 tantangan, 们可以找他，到他面前求助， kita bisa terus datang kepadanya dan memohon pertolongan. 这不是更好吗？ Bukankah ini lebih baik? 啊，那么主耶稣升天之后，是不是好像他离开我们了吗？ Kalau begitu, kenaikan Tuhan Yesus, apakah dia selamanya meninggalkan kita? 好像我们今天的主题，我们要思想的， Nah, seperti tema kita pada hari ini yang mau kita renungkan, 可能我们在心里面会问， mungkin di dalam hati kita akan bertanya, 他仍然在乎、关心我们吗？ apakah ia tetap peduli dan memperhatikan kita? 我知道我们在每个人的心里，我们每个人都有自己的答案， Saya tahu di dalam setiap hati kita memiliki jawabannya sendiri. 但我们不用立即就回答这个问题。 Tetapi kita tidak perlu menjawab sekarang ini. 我想邀请大家，我们要一起思想主耶稣为什么要升天，他升天的意义是什么？ Saya ingin mengundang setiap kita untuk merenungkan kenaikan Tuhan Yesus ini dan maknanya. 那弟兄姐妹，我们知道主耶稣升天有好几个意义。 Nah, kita tahu kenaikan Tuhan Yesus ini memiliki beberapa makna. 那今天我们单单分享2点而已。 Dan hari ini kita hanya membicarakan 2 hal saja. 就是第一，主耶稣成为我们的大祭司。 Yang pertama adalah Tuhan Yesus menjadi imam besar kita. 希伯来书4章，刚才我们所读的希伯来书4章14节说到， Nah, di surat Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16 yang telah kita baca tadi. 我们既然有一位已经升入高天尊荣的大祭司，就是神的儿子耶稣，便当持定所承认的道。 Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. 对犹太人而言， Nah, bagi orang Yahudi, 这个大祭司这个概念他们都很清楚。 nah konsep tentang imam besar ini sudah tidak asing lagi bagi 我们可以 mereka. 看到，在希伯来书5章那边5章1到3节那边有解释。 Nah, kita dapat melihat di surat Ibrani pasal 5 ayat 1 sampai 3. Di sana dijelaskan. 那里说，凡从人间挑选的大祭司， Mereka tahu bahwa setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia 是奉派替人辨理属神的事， itu ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, 就为要献上礼物和赎罪祭。 supaya mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. 还有这个大祭司呢，他说能体谅那愚蒙的和失迷的人， Nah, imam besar ini harus dapat mengerti orang-orang jahil dan orang-orang sesat. 因为他也自己被这个软弱所困， Karena dia sendiri dikungkung oleh kelemahan atau dosa. 所以呢，故此他理当为百姓和自己献这个赎罪祭。 Yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa bukan untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk umatnya. 然后这里我们看到，为什么主耶稣就被称为尊荣的大祭司呢？ Lalu mengapa Tuhan Yesus disebut sebagai imam besar agung? 因为他是与这个亚伦后人的祭司不一样的。 Karena ia berbeda dengan imam keturunan Harun. 那15节说到， Nah, di ayat 15 juga Taso. dikatakan, 因为我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪。 sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. 所以真的跟
这个亚伦后人的祭司不一样的。 Sungguh sangat berbeda dengan imam keturunan Harun. 还有希伯来书7章26到27节。 Kemudian di surat Ibrani pasal 7 ayat 26 sampai 27我们先看 dikatakan, 26节，像这样圣洁、无邪恶、无玷污、远离罪人、高过诸天的大祭司，原是与我们合宜的。 sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh tanpa dosa, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. 27节，他不像那些大祭司，每日必须先为自己的罪，后为百姓的罪献祭，因为他只一次将自己献上，就把这事成全了。 Nah, di ayat 27 yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. 这就是为什么主耶稣被称为尊荣的大祭司。 Nah, inilah mengapa Tuhan Yesus disebut sebagai imam besar agung kita. 他做了新约的中保， Dia menjadi pengantara di perjanjian baru, 叫我们蒙召之人得着所应许的，就是永远的产业。 yaitu supaya mereka yang terpanggil mendapat bagian kekal yang telah dijanjikan itu. 主耶稣基督只有一次被献， Nah, Kristus hanya satu kali saja mengorbankan 就 dirinya, 是担当我们众人的罪， yaitu menanggung dosa banyak orang. 然后有一天他会再来拯救我们。 Nah, satu hari nanti dia akan datang untuk menyelamatkan kita. 我们的大祭司主耶稣， Imam besar kita yaitu Yesus Kristus, 他复活之后就升天， setelah bangkit dia pun naik ke surga, 他坐在上帝的右边，宝座上的右边。 telah duduk di sebelah kanan Allah yang maha besar itu. 那所以呢，我们看到16节这样说， Jadi di ayat 16 juga kita melihat, 就是作为我们的大祭司，我们就只管坦然无惧的来到施恩的宝座前，为要得连续蒙恩惠，做随时的帮助。 sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. 所以弟兄姐妹，当我们听到主耶稣升天的时候， Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita mendengar bahwa Tuhan Yesus telah naik ke 好像 surga, 他离我们很远很远， sepertinya ia begitu jauh dari kita. 好像跟我们再也没有什么关系了。 Sepertinya ia sudah tidak berhubungan lagi dengan kita. 但我们从圣经上，我们发现 Tetapi di dalam Alkitab kita menemukan 他仍然同情我们，他理解我们的苦楚， ia tetap memperhatikan kita, dia memperhatikan pergumulan 所 kita. 以我们可以坦然无惧的来见他，来求他帮助。 Sehingga kita dengan berani dapat menghampiri tahtanya dan memohon pertolongan. 所以呢，我们表示我们就随时可以到他面前求他帮助。 Dan kita setiap saat bila boleh datang ke hadapannya untuk memohon pertolongan. 他跟我们还是有关系的。 Dia masih berhubungan dengan kita. 那有一位解经家这样说， Nah, ada seorang penafsir berkata 他说 demikian, 圣经中所记载的关于耶稣从天降下， yaitu catatan Alkitab tentang Yesus yang turun dari surga ke bumi, 然后进入我们人类的历史中， yaitu masuk ke dalam sejarah manusia, 后来就是再升天到这个荣耀的上帝的宝座。 kemudian naik ke surga dan duduk di tahta Allah. 那这不仅仅是给我们这个神学资讯而已， Nah, ini bukan hanya memberikan kita informasi tentang teologis, 但是要给我们一个肯定，一个盼望。 namun ia mempersiapkan kita satu kepastian dan juga pengharapan. 所以这个希伯来书4章14到16节的重点就是， Oleh karena itu fokus kita di surat Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16使我们 adalah 能够这个确心的、充满盼望的来实践我们向上帝祈求， yaitu dengan yakin dan penuh pengharapan untuk mempraktikkan doa kita kepada Tuhan, 因为他是我们的大祭司。 karena ia adalah imam besar agung kita. 使徒保罗在罗马书8章34节， Nah, di Rasul Paulus di dalam Roma pasal 8 ayat 他说 34, 基督耶稣已经死了， Kristus Yesus telah mati, 而且从死里复活， bahkan bangkit dari kematian, 现今在神的右边替我们祈求。 dan sekarang berada di sebelah kanan Allah berdoa bagi kita. 如果连主耶稣自己也是为我们祈求， Jika bahkan Tuhan Yesus berdoa untuk kita, 还有什么事情让我们还是怀疑
犹豫的来到主面前向他求助呢？ Apalagi yang membuat kita ragu untuk datang memohon pertolongan kepadanya. 亲爱的弟兄姐妹， Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 你们曾经把你们的挣扎分享给别人听吗？ apakah Anda pernah men-sharingkan pergumulan Anda kepada orang lain? 如果有的话，可能我们会面对的反应大概其中一个就是这个。 Jika Anda pernah melakukannya, maka mungkin salah satu respon yang sering kita dengar adalah 对方会向我们说：“我理解你的苦楚， orang yang bersangkutan akan berkata, saya mengerti pergumulanmu, 我明白你的困难， saya mengerti kesulitanmu, 请你忍耐一点吧。” maka bersabarlah. 当然，我们非常感谢有人愿意倾听我们的挣扎，并为我们祷告。 Nah, tentu saja kita sangat bersyukur ada orang yang bersedia mendengarkan kesulitan kita dan berdoa untuk kita. 他还安慰我们，坚固我们。 Bahkan ia menghibur kita dan menguatkan kita. 当我们的朋友来到我们面前说：“我明白你的苦楚。” Ketika teman kita datang kepada kita dan berkata, saya mengerti pergumulanmu, 我们明白他的好意， kita mengerti akan maksud 但是 baiknya. 有时候他这样的安慰好像没有很大的帮助。 Tetapi ada kalanya kita merasa bahwa penghiburan ini tidak terlalu membantu. 可能在我们心里面，我们会这样说： Mungkin di dalam hati kita akan berkata begini, 不，你不懂， tidak, engkau tidak 你 mengerti. 们不懂我的问题。 Kalian tidak mengerti pergumulan yang saya alami. 你们曾经活在这个债务当中吗？ Apa kalian pernah hidup dililit oleh hutang? 你们曾经破产过吗？ Apakah kalian pernah bangkrut? 你们曾经有这个特殊需要的孩子吗？ Apakah kalian memiliki anak yang berkebutuhan khusus? 你们曾经当你的孩子还小，你就失去了你的配偶吗？ Pernahkah kalian ditinggalkan oleh pasangan ketika anak-anak masih 你们 kecil? 曾经经历过很长时间的病痛吗？ Apakah kalian menghadapi penyakit yang 你 berkepanjangan? 们曾经被感染到这个新冠肺炎病毒，然后需要住院住那么久的时间吗？ Apakah kalian pernah terinfeksi COVID dan harus dirawat di rumah sakit begitu 我 lama? 们心里面说，你们不懂，你们真的不懂我的苦楚。 Di dalam hati kita pasti akan berpikir, kalian tidak mengerti pergumulan yang saya alami. 弟兄姐妹，也许我们会有这样的反应，因为我们觉得那个人真的不懂我们的问题。 Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertanyaan ini muncul karena kita merasa bahwa orang tersebut tidak mengerti apa yang kita alami. 所以我们会说，你才会这样说这个说那个，因为你是不懂的。 Jadi kita bisa berkata bahwa kalian tidak mengerti. Jadi dengan begitu mudahnya kalian bisa mengatakan ini dan itu. 但如果我们觉得那个人是他经历过这一些，他懂我们的意思，我们的反应就会不一样的。 Jika orang yang bersangkutan memberikan kita penghiburan atau kekuatan dan mengalami pergumulan yang sama, 这就 maka 是 respon kita tidak akan sama lagi. 这就是为什么有人经常这样说： Makanya banyak orang yang berkata demikian. 当我处在这个一场困境当中， Ketika saya mengalami di tengah-tengah pergumulan, 真的会帮助我的，就是当我听到一个人做见证，然后他经历过我所经历的，他的见证真的能够帮助我。 yaitu ketika saya mendengar kesaksian bahwa orang itu juga mengalami pergumulan yang sama dan kesaksiannya itu sungguh dapat menolong dan membantu saya. 但是如果他单单讲一些话， Tetapi jika ia hanya mengatakan beberapa kata, 然后我知道他是没有经历过的这些事情， dan saya tahu bahwa dia tidak mengalami pergumulan itu, 好像对我来说没有那么帮助。 sepertinya itu tidak terlalu membantu. 当然，不是每个人都是这样的， Tentu saja tidak semua orang demikian. 但是我们所看到的情象就是这样。 Tetapi kecenderungan yang kita temukan ya seperti ini. 所以弟兄姐妹，我们不管有没有意识到， Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sadar atau tidak, 我们需要一位能够真正了解我们苦楚的一位。 kita sungguh-sungguh membutuhkan seseorang yang mengerti dan memahami 如 pergumulan 果有 kita. 这样的人，他真的能够平息我们里面的焦虑的心， Jika ada orang seperti itu, ia dapat menenangkan hati kita yang galau. 他真的能够加强、能够兼顾我们软弱的心。 Ia dapat menguatkan kondisi kita yang lagi lemah. 赞美上帝，希伯来书告诉我们， Puji kepada Tuhan di surat Ibrani berkata demikian. 耶稣就是那一位， Tuhan Yesus adalah orang itu. 他了解我们的苦楚， Dia mengerti pergumulan kita. 他是我们的大祭司， Dia adalah imam besar kita. 他不单单是平常的大祭司， Dia bukan hanya imam besar agung. 他是
感受到我们软弱的大祭司， Tetapi dia juga dapat merasakan pergumulan kita. 他切切的知道我们人类所面对的一切。 Dia mengerti dan memahami apa yang kita alami. 他不是一个很远很远的上帝， Dia bukanlah seorang Allah yang begitu jauh 他是 dari 与我 kita. 们亲密的神， Dia adalah Allah yang sangat dekat dengan 甚 kita. 至他继续为我们祈祷， Bahkan dia terus berdoa untuk kita. 一直关心，一直在乎我们。 Terus peduli dan memperhatikan kita. 希伯来书2章18节说到， Di surat Ibrani pasal 2 ayat 18他 mengatakan, 自己既然被试探而受苦，就能搭救被试探的人。 sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. 弟兄姐妹，在我们跟随主的路途当中， Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika perjalanan kita mengikut Tuhan, 我们知道在这个世界上，我们会面临很多种各种各样的问题困难。 tentu saja di dalam perjalanan ini kita menghadapi begitu banyak pergumulan dan juga tantangan. 就像我们刚才所唱的诗歌一样， Nah, seperti lagu yang telah kita nyanyikan tadi. 也许当我们面对这些事情，我们就不明白、不了解。 Nah, mungkin tidak semua hal yang kita hadapi kita dapat mengerti. 但是弟兄姐妹，请我们一起放心， Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jangan khawatir. 因为上帝不会让我们自己承担这一些问题， Karena Tuhan tidak akan membiarkan kita bergumul sendiri. 因为他是理解我们的， Karena Ia mengerti kita. 他是关心我们的。 Dia peduli kepada kita. 主耶稣是我们的大祭司， Tuhan Yesus adalah imam besar agung kita. 这是我们的第一点。 Ini adalah makna kita yang pertama. 第二呢，耶稣的升天是使我们的生命在我们的生命中，他开启了圣灵的工作。 Makna yang kedua yaitu kenaikan Tuhan Yesus membuka jalan bagi karya Roh Kudus. 约翰福音14章16节这样说： Nah, di Yohanes pasal 14 ayat 16 mengatakan demikian. 我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师，叫他永远与你们同在。 Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. 弟兄姐妹，如果我们要使用一个词来形容主耶稣在这个约翰福音14章所说的， Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita ingin menggunakan satu kata untuk menggambarkan apa yang Tuhan Yesus lakukan di Yohanes pasal 14 ini, 那就是安慰。 maka kata itu adalah penghiburan. 那时候，在这个一间大楼， Pada saat itu di ruang atas, di ruang besar itu, 主耶稣就要安慰他的门徒们。 Tuhan Yesus ingin menghibur para murid-muridnya. 那主耶稣，我们看到在这个约翰福音14章，至少有2次。 Kita melihat di Yohanes pasal 14, Tuhan Yesus menghibur murid-muridnya setidaknya ada 2. 第一就是在第1节， Yang di ayat pertama, 主耶稣说：“你们心里不要忧愁。” Tuhan Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu. 然后27节他再说 Kemudian di ayat 27 ia pun berkata：“ 你 lagi, 们心里不要忧愁，也不要胆怯。 janganlah gelisah dan gentar hatimu.” 为什么主耶稣要安慰他的门徒们呢？ Lalu mengapa para murid Tuhan Yesus membutuhkan kekuatan dan juga penghiburan dari Tuhan Yesus? 答案就是因为那个时候，他的门徒们正在感受到非常严重的这个焦虑。 Jawabannya adalah karena pada waktu itu para murid menghadapi suatu kekhawatiran yang begitu berat. 他们刚刚被告知， Mereka baru saja diberitahukan 主耶稣过不久就会离开他们了。 yaitu Tuhan Yesus tidak lama lagi akan meninggalkan mereka. 他们自己觉得我已经放下所有跟随主耶稣， Mereka merasa telah melepaskan semuanya dan mengikut Tuhan Yesus. 我对主耶稣有很大的盼望， Mereka menaruh harapan yang begitu besar kepada Tuhan. 但是好像那些盼望真的没办法，不能够实现了。 Tetapi sepertinya pengharapan itu tidak mungkin terwujud lagi. 甚至呢，主耶稣告诉他们， Bahkan Tuhan Yesus juga memberitahu mereka, 在你们中间有一位叛徒， di antara mereka ada yang akan berkhianat. 还有呢，你们所有的人那个时候会否认我。 Selain itu, pada saat itu orang-orang akan menyangkal dia. 所以呢，在这个恐惧，在这个不安全当中， Maka di dalam ketakutan dan ketidakamanan mereka, 主耶稣要给他们安慰的话， Tuhan Yesus akan memberikan kata-kata penghiburan kepada mereka. 什么安慰呢？ Penghiburan yang apakah itu? 主耶稣就应许他们，当他离开这个世界之后， Nah, Yesus berjanji setelah ia meninggalkan mereka,
有一位将会有一位安慰者会来到他们中间。 yaitu akan datang seorang penghibur dan datang di tengah-tengah mereka. 主耶稣所指的这个安慰者是谁呢？ Siapakah yang dimaksud penghibur di sini? 就是圣灵。 Yaitu Roh Kudus. 亲爱的弟兄姐妹， Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 主耶稣当他这样表达他的安慰，表示他真的关心他的门徒们。 penghiburan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu menunjukkan kepedulian dan perhatiannya kepada para muridnya. 他知道他的门徒们还在世界上， Dia tahu para muridnya masih di dalam dunia ini. 他没有把他们单独留下， Dia tidak membiarkan mereka sendirian. 他继续的与他们同在，就是透过这个圣灵的存在。 Dia terus bersama dengan mereka yaitu melalui Roh Kudus ini. 所以呢，就像主耶稣那些门徒们一样， Nah, seperti para murid itu kita juga demikian. 我们也要知道，我们有圣灵与我们同在。 Kita juga harus tahu bahwa ada Roh Kudus beserta dengan kita. 圣灵做我们的朋友，做我们的帮助者， Roh Kudus menjadi teman, menjadi penolong. 他永远跟我们在一起，做我们的伴侣。 Dia selamanya mendampingi kita. 他永远不会离开我们的， Dia selamanya tidak akan pernah meninggalkan kita. 不管在任何的情况下， Tidak peduli apapun dan kondisi apapun. 我们一直能靠着圣灵来给我们安慰，给我们安宁。 Kita selalu dapat mengandalkan Roh Kudus untuk memberikan kita penghiburan dan juga ketenangan. 问题是我们往往忘记，没有意识到这个圣灵的存在。 Namun seringkali kita lupa bahwa ada Roh Kudus bersama dengan kita. 我们还以为他是不是有位格的上帝？ Kita malah berpikir bahwa dia bukanlah Allah yang berpribadi. 当约翰福音14章16节这样说， Di Yohanes pasal 14 ayat 16 berkata, 我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师，叫他永远与你们同在。 Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. 那这里的 Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. 这里的另外，在它的原文的意思就是同一种、同一类的另外。 Nah, kata yang lain di sini dalam bahasa aslinya memiliki arti yang lain dengan jenis yang sama. 所以呢，主耶稣想安抚他的门徒们，他这样说： Jadi Tuhan Yesus ingin menghibur para muridnya dan berkata demikian. 他会差遣一位像他一样的帮助者。 Dia akan mengutus seseorang penolong yang sama dengannya. 当我们说他是像主耶稣一样， Ketika kita mengatakan bahwa ia sama dengan Yesus, 表示他是跟主耶稣一样是有位格的上帝。 maka menunjukkan bahwa ia adalah sama seperti Yesus yang adalah Allah yang berpribadi. 圣灵有理智、有感觉、有意志。 Roh Kudus memiliki akal budi, perasaan dan juga kehendak. 主耶稣所应许的就是这位圣灵。 Nah, Roh Kudus inilah yang Tuhan janjikan kepada mereka. 这个应许将会使我们里面的焦虑与我们的惧怕除去。 Nah, janji dari Tuhan Yesus inilah yang dapat menghapus segala kekhawatiran dan ketakutan kita. 借着这个应许，主耶稣要说： Melalui janji ini Tuhan Yesus ingin berkata, 虽然我已经离开了， meskipun aku telah pergi, 你们都会安然无恙的， kalian semua akan baik-baik saja. 因为有圣灵帮助你们。 Karena ada Roh Kudus yang menolong kita. 弟兄姐妹，曾经有一位年轻人在一个村庄里面， Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada seorang anak muda yang tinggal di sebuah 他 desa. 在那里就没有什么工作。 Di sana ia tidak memiliki pekerjaan. 然后有一天，有一位老板从城市到那个村庄里，又遇到他。 Lalu suatu hari ada seorang bos yang datang dari luar kota dan bertemu dengan dia. 老板说：“那年轻人你就跟我一起工作吧。 Bos itu berkata, anak muda bekerjalah dengan saya. 如果你要的话，我就会把这个船票给你。 Jika kamu bersedia, saya akan membelikan satu tiket kapal untuk kamu. 然后2个礼拜后，我就会在那个城市等你接你。 Setelah 2 minggu saya akan berada di kota itu dan menjemputmu. 这个年轻人还是在犹豫是不是真的？然后老板这样说。 Sepertinya anak muda ini masih merasa ragu apakah benar yang dikatakan oleh bos ini. 他说：“别担心，如果你有了这张船票，你就不会有事了。 Namun bos ini berkata, jangan khawatir. Dengan adanya tiket kapal ini, kamu pun akan baik-baik 你会 saja. 平安的到达那个城市， Kamu akan aman sampai ke kota itu. 在那里与我见面。 Di sana kita akan bertemu. 最后他也是同意了。 Akhirnya anak muda ini pun setuju. 老板就先走去别的地方去。 Lalu bos ini pun pergi ke tempat lain. 那时间到了，这个年轻人就
搭乘这个船去这个城市。 Nah, waktu pun tiba, akhirnya anak muda ini pun pergi ke kapal. 他不知道原来这个旅程需要1天1夜的。 Dia tidak tahu bahwa perjalanan ini membutuhkan waktu 1 hari 1 malam. 他那么相信那个老板，所以他就是没有带很多东西就上船了。 Dia begitu percaya kepada bos itu sehingga dia tidak membawa apa-apa pada waktu naik ke kapal. 他带了几件衣服， Ia hanya membawa beberapa helai 一 baju, 罐饮料， sebotol minuman, 没有带1毛钱。 dan tidak membawa sepeser uang pun. 那在船上他才知道，哇，糟糕了，原来是那么久的旅程。 Nah, di atas kapal ia baru menyadari celaka bahwa saya tidak membawa apa-apa. 他又没有带钱， Dia juga tidak membawa uang. 他就在这个船上就受苦了。 Dan dia di atas kapal ia menderita. 每次吃饭的时候，他就不敢去餐厅， Nah, ketika waktu makan dia pun tidak berani pergi ke tempat 他一直 makan. 喝水啊，喝水，喝水 Dia terus minum dan terus minum. 啊，在他里面就开始想着， Nah, di dalam hatinya ia terus berpikir. 老板说不会有事的，但是呢，真的吗？ Bos berkata bahwa semua akan baik-baik saja. Benarkah demikian? 刚开始我已经这个挨饿了， Baru mulai saja saya sudah merasa kelaparan. 在那个船上，他真的感受到这个饥饿。 Nah, di atas kapal dia merasakan kelaparan. 后来他终于到了这个城市， Lalu akhirnya ia pun tiba di 哎， tujuan. 真的这个老板有来接他， Sungguh benar, bos itu datang dan menjemput 他 dia. 就看到这个年轻人为什么好像没有精神，很弱一样。 Lalu bos ini melihat bahwa anak muda ini begitu lemah dan tidak bersemangat. 哎，你还好吗？ Apakah engkau baik-baik saja? 他说：“老板，我在船上没有吃什么 Bos, saya di atas kapal, saya tidak makan apa-apa. 啊？为什么你不吃呢？ Mengapa engkau tidak makan? 我没有带钱呐 Saya tidak membawa uang. 啊！弟兄，你不知道你的船票不是包含了1天3餐的餐券吗？ Anak muda, bukankah tiket yang saya berikan itu termasuk voucher untuk makan 3 kali sehari? 啊，老板，我不知道啊！ Bos, saya sungguh tidak tahu. 原来当他感受到饥饿的时候， Rupanya pada saat ia mengalami kelaparan itu, 能够帮助他的已经在他的口袋里， nah penolong itu sudah tersedia di dalam kantongnya, 离了他很近很近， yaitu sangat-sangat dekat dengan dia. 但他没有意识到。 Tetapi ia tidak sadar. 还好是1天1夜，不是1个礼拜。 Masih mending cuma 1 hari, bukan 1 minggu. 啊，弟兄姐妹，我们知道在我们生命当中， Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tahu bahwa di dalam kehidupan 我 kita, 们也面临着很多困难，很多的挣扎。 kita juga menghadapi begitu banyak pergumulan dan juga tekanan. 我们绝望，我们忧虑， Kita putus asa dan juga kita khawatir. 我们孤单，我们觉得不安全。 Kita kesepian dan merasa tidak aman. 其实，在我们当中，上帝神已经赐给我们一位帮助者， Sesungguhnya di tengah-tengah kehidupan kita, Tuhan telah menyediakan penolong bagi kita, 就是圣灵。 yaitu Roh Kudus. 他向每一位相信主的人， Dia terhadap semua orang yang percaya kepada 已 Dia, 经有这个救恩保证的人， yaitu ada jaminan 他们每 keselamatan. 个人都有这个圣灵在他们中间，跟他们在一起。 Mereka semua menerima penyertaan dari Roh Kudus ini. 但是有时候我们没有意识到， Tetapi seringkali kita tidak sadar. 弟兄姐妹，有时候我们感觉到我们是孤单的，没有人帮助我们。 Bapak Ibu yang kasih Tuhan, seringkali kita merasa kita kesepian, tidak ada yang dapat menolong kita. 也许我们就像那位就是挨饿的那个年轻人一样， Mungkin kita akan seperti anak muda yang kelaparan itu. 我们不晓得真的帮助者已经离我们很近了， Kita tidak sadar bahwa penolong itu begitu dekat dengan kita. 所以我们要醒悟到，我们有这位圣灵与我们同在， Sehingga kita harus sadar bahwa setiap kita memiliki Roh Kudus yang selalu 他 menyertai kita. 永远的陪伴帮助我们。 Dia selalu menemani kita, menolong kita. 当我们软弱的时候，他给我们力量； Pada saat kita lemah, Dia memberikan kita kekuatan. 当我们在挣扎中，他就会为我们开路，帮助我们。 Nah, pada saat kita mengalami pergumulan, Dia akan membuka jalan bagi setiap 当我 kita. 们心里伤心难过，他会安慰我们； Pada saat kita sedih, Dia akan menghibur kita. 而且当我们犯罪，他也是会责备我们。 Bahkan pada saat kita berdosa, Ia akan menegur kita. 所以，让我们真的了解、真的知道，圣灵是有位格的上帝。 Oleh karena itu, biarlah kita tahu bahwa Roh Kudus adalah Allah yang sungguh berpribadi. 然后，在我们的生命当中，我们可以依靠他来过我们的生活。 Dan di dalam kehidupan kita, kita dapat mengandalkan Dia di dalam setiap
menghadapi pergumulan yang kita alami. 弟兄姐妹，在那个灵命日粮2014年11月3日， Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam santapan rohani tanggal 3 November tahun 2014, 有一对夫妇，就是米尼和乔治这个对夫妇， ada pasangan suami istri yaitu Mini dan Jos. 他们经常面对这个一些问题， Mereka seringkali mengalami masalah. 他们就问有主耶稣就够了吗？ Mereka terus bertanya, apakah dengan adanya Yesus sudah cukup? 我们与主耶稣的关系能够支撑我们所有的生命的难题吗？ Apakah hubungan kita dengan Tuhan Yesus sudah cukup untuk menolong kita melewati masalah-masalah yang kita 他 hadapi? 能够帮助我们坚持下去吗？ Apakah dia sanggup menolong kita untuk terus melangkah? 他在乎吗？ Apakah dia sungguh peduli? 为什么这对夫妇会有这样的问题呢？ Mengapa pasangan suami istri ini memiliki pertanyaan ini? 发生什么事情呢？ Masalah apa yang mereka hadapi? 在1904年， Nah, pada tahun 1904, 这对夫妇就参与在宣教的工厂的侍奉。 mereka melayani sebagai misionaris. 首先，他的小女儿病了， Pertama, putri bungsu mereka jatuh sakit. 然后接着在短短的1年内，他5个孩子因为这个猩红热的病就去世了。 Kemudian dalam 1 tahun berturut-turut, kelima anak mereka meninggal karena demam scarlet. 这位乔治就写信给他的差传的委员会，写信给他们。 Kemudian mereka pun menulis surat kepada lembaga misi yang mengutus mereka. 在信里面，他提到他心里面的孤单，心里面的哀痛。 Di dalamnya tertulis perasaan mereka yang penuh duka dan juga pergumulan. 他说，有时候这些事情真的超过我们所能够负荷的。 Terkadang semua itu rasanya tidak sanggup lagi kami untuk tanggung. 但他后来说， Namun kemudian ia mengatakan, 主与我们同在， Tuhan Yesus terus menyertai kami. 而且他以奇妙的方式帮助我们。 Bahkan dengan caranya yang ajaib, ia menolong kami. 在最黑暗的时期里面， Pada masa-masa yang tergelap dan 我 terkelam, 们发现主在我们身旁， kami merasakan bahwa Tuhan Yesus beserta dengan kami. 真的有主就够了。 Sungguh dengan adanya Yesus sudah cukup. 弟兄姐妹，我们当中可能有很多人面对同样的事情， Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin banyak kita menghadapi keadaan-keadaan yang Yang- sama yang tidak membuat kita tidak mampu lagi, 就让我们怀疑是不是我们真的能够坚持下去。 yang membuat kita ragu apakah kita bisa terus melangkah. 当我们的健康出了问题， Ketika kesehatan kita mulai merosot, 我们丢了工作， kita kehilangan pekerjaan, 或者我们身边的亲人就离开我们了。 bahkan kita kehilangan orang-orang yang terdekat. 真的，是否当我们与主耶稣有关系，真的能够帮助我们来面对这一切吗？ Apakah sungguh kita mengalami bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu dapat menolong kita untuk menghadapi semua itu dan membuat kita terus melangkah? 让我们回到我们前面的问题， Mari kita kembali ke pertanyaan awal kita. 他仍然关心在乎我们吗？ Apakah ia tetap peduli dan memperhatikan kita? 弟兄姐妹，主耶稣升天之后，他不是撇下我们不管， Nah, kenaikan Tuhan Yesus itu bukan berarti ia meninggalkan kita dan tidak peduli lagi 而 kepada 是 kita. 透过他的作为， Namun melalui karyanya, 我们可以看到他仍然在乎我们的， kita dapat melihat bahwa ia terus memperhatikan kita, terus peduli kepada kita. 并没有离开过我们。 Ia tidak pernah meninggalkan kita. 他是尊荣的大祭司， Dia ada imam besar agung. 他是我们的中保， Ia adalah pengantara 他 kita. 是一直为我们祈求， Ia terus berdoa bagi kita. 我们也随时可以向他祈求， Bahkan kapan saja kita boleh datang untuk berdoa kepada dia. 而且他也差遣圣灵来与我们同在， Bahkan ia juga mengutus Roh Kudus untuk terus menemani kita, 安慰我们，帮助我们， menghibur kita dan menolong kita. 所以使我们能够靠主，靠他能够坚持下去。 Jadi kita bisa mengandalkan dia untuk terus bertahan. 我们知道我们不是一个人行走。 Kita tahu bahwa kita tidak berjalan sendirian. 弟兄姐妹，愿主耶稣赐给你们平安， Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan mengaruniakan damai sejahtera, 使你们的心里不要忧愁， sehingga di dalam hati kita tidak ada gelisah, 也没有胆怯。
dan juga tidak gentar hati. 阿门。我们祷告， Amin. Mari kita berdoa. 亲爱的天父上帝，我们来到你面前，我们献上我们的感恩， Bapa dari surga, kami datang di hadapan-Mu dengan membawa segala ucapan syukur kami. 因为你是我们的大祭司， Karena Engkau adalah imam besar agung kami. 你一直为我们祈求， Engkau terus berdoa bagi kami. 你了解我们，你同情我们， Engkau mengerti dan memperhatikan 你 kami. 关心我们，你在乎我们， Engkau mempedulikan kami. Engkau mengasihi kami. 你还差遣圣灵来与我们同在， Engkau juga mengutus Roh Kudus untuk menyertai kami. 使我们当我们面对任何事情的时候，我们可以向他求助。 Sehingga pada saat kami menghadapi pergumulan, kami boleh datang ke hadapan-Mu untuk memohon. 主啊，帮助我们能够意识到， Tuhan tolong kami sehingga kami bisa sadar. 主就在我们身旁， Tuhan ada di samping kami. 主离我们很近， Tuhan sangat dekat dengan kami. 主能够帮助我们， Tuhan sanggup menolong kami. 主啊，帮助我们，使我们不要靠自己， Tuhan tolong kami sehingga kami tidak mengandalkan diri 让我 sendiri. 们来到主面前，求上帝、求主帮助我们， Biarlah kami datang di hadapan Tuhan memohon pertolongan. 使我们不管在任何的情况之中， Sehingga tidak peduli dalam kondisi apapun, 我们可以靠主 kami dapat mengandalkan Tuhan. 面对所有的一切。 Menghadapi segala pergumulan yang ada. 我们还相信 Dan kami juga percaya 主耶稣真的爱我们， Tuhan Yesus sungguh mengasihi kami. 主耶稣真的在乎我们， Tuhan Yesus sungguh memperhatikan 有 kami. 主耶稣就够了。 Dengan adanya Tuhan Yesus sudah cukup. 我们现在祷告是奉靠主耶稣的名求， Demikian kami berdoa demi nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin. Terima kasih untuk penginjil Sujono yang sudah menyampaikan firman Tuhan. 谢谢宋光寿传道把话语讲出来。 Pada saat ini kita akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. 现在我们要存感恩的心奉献。 Saudara dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening yang sudah tertera, 弟兄姐妹可以把奉献转账到教会的账户， atau melalui QR yang tertera di layar. 还是可以扫描二维码。 Mari kita menyanyikan pujian Ku bersandar pada yang kekal. 我们一起来唱，靠主帮庇。 Alam kehadiran dan bahagia, ku bersandar pada yang kekal. Karunia besar diberi olehnya, sandar pada Sang yang kekal. Sandar, 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 bukan tujuan teguh. Sandar, sandar, ku bersandar pada yang kekal. Jalan musafir indah dan permai, ku bersandar pada yang kekal. Jalan ku cerah, hilang yang gentir, sandar pada Sang yang kekal. Sandar, 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 bukan tujuan teguh. Sandar, sandar, ku bersandar pada yang kekal. Hilanglah cemas, hilang takutku, ku bersandar pada yang kekal. Hatiku aman, Tuhan maksudku, sandar pada Sang yang kekal. Sandar, 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 bukan tujuan teguh. Sandar, sandar, ku bersandar pada yang kekal. Sandar, 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 bukan tujuan teguh. Sandar, sandar, ku bersandar pada yang kekal. Mari kita masuk dalam doa persembahan. 我们一起低头祷告。我们在天上的父，我们来到你的面前，要献上感恩。谢谢你，今天我们可以在一起
庆祝主耶稣的升天节。谢谢你，那么爱我们，你一直与我们同在，你在乎我们，你保守我们，你赐福我们每一天的生活。我们现在要存感恩的心奉献，求你悦纳，使这个奉献可以用在教会的神工上。谢谢主耶稣，我们这样祷告是奉靠主耶稣的名祈求，阿明。 Waktu selanjutnya adalah pembacaan warta oleh Pendeta Elisa. Shalom jemaat sekalian, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada siang ini, marilah kita mendengarkan beberapa warta jemaat. Yang pertama, saudara, untuk ibadah minggu depan, tanggal 16 Mei, tema kesatuan dalam roh, ibadah bahasa Mandarin, pembicara adalah Pendeta Max Chandra, dan ibadah bahasa Indonesia pukul 10, pembicara Guru Injil Suanius Bong. Kedua, jadwal persekutuan doa Rabu 19 Mei, pembicara adalah Guru Injil Hani Hao. Firman Tuhan akan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, Komisi Haleluya dan Usia Indah, Jumat 21 Mei, pembicara adalah Guru Injil Yu Chasin, dan mengundang jemaat Komisi Haleluya dan Usia Indah untuk bergabung dalam persekutuan ini. Demikian pengumuman, saudara. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita menyanyikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, persekutuan, kekuatan dan penghiburan Allah Roh Kudus, menyertai saudara sekalian mulai dari hari ini, sampai Yesus datang kembali, sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, doa teduh kebaktian selesai, Tuhan memberkati.